Ambil masa 15 minit. Yelah, jangan buku banyak tu. Kakak ada dua-dua. Yang dekat nak gam tu je. Yang mana ni? Kakak ada dua-dua. Tes suara bagi yang sedang melihat tu. Kalau dengar komen sikit okey ke tak okey. Tapi bising sikit lah. Anak-anak tengah duduk depan ni tengah dia buat origami. Dia ajar oleh isteri lah. Kalau okey komen. Baik. Kalau okey komen okey suara kita ambil masa tak lama 15 minit ke 20 minit. Kalau kurang daripada tu lagi cantik buat waktu tengah hari kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita bertemu sekali lagi pada tengah hari ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita ambil masa tengah hari ini untuk kita isi masa-masa cuti kita ni dengan benda yang bermanfaat. Tapi tak ada masalah bagi sahabat-sahabat yang sedang tidur. Moga-moga kita juga dibangunkan oleh Allah sekali lagi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tengah hari ini kita nak ambil masa sedikit. Kita nak berkongsi sedikit dengan sahabat-sahabat di Facebook terutamanya, iaitu saya nak kongsikan berkenaan dengan selawat nariyah ataupun nama lain selawat tafridiyah. Okey. Ataupun nama yang lain baginya adalah selawat taziah. Jadi sebelum saya nak syarah kepada lebih sedikit daripada itu, marilah sama-sama, mana yang dah hafal, mana yang sedang lihat dah hafal, kita sama-sama membaca selawat nariyah ni sebanyak 3 kali. Mungkin ada yang pernah dengar tapi belum hafal lagi, tak apa. Bila tengok video ni sama-sama kita hafal insya-Allah. Kita mula. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة
كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Sekali lagi Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, moga-moga dengan kita membaca selawat nariyah ini Allah perkenankan segala hajat kita, Allah sambungkan hubungan kita dengan baginda Nabi SAW, Allah perkenalkan kita di akhirat nanti dengan baginda Nabi SAW, dan menyebabkan kita ini dikenali oleh Rasulullah, dan Rasulullah akan memberi syafaat uzma kepada kita, insya-Allah. Barakallahu fikum. Baik, selawat nariyah ni adalah satu selawat yang mana di dalamnya ada 6 permohonan yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umumnya sebentar lagi saya akan bagi tahu kepada sahabat-sahabat sekalian dalil-dalil yang membolehkan kita membaca selawat nariyah ini. Sebab itu dalam selawat ini, seluruh selawat, apa segala selawat pun, tak kiralah tuan-tuan dan puan-puan dapat selawat tu daripada guru-guru yang lain. Selawat pendek ke, selawat panjang ke, selawat farrij ke, selawat azimiyah ke, pastinya selawat ini dia dimulakan dengan perkataan Allahumma. Bermaknanya kita bukanlah membaca selawat ini kita bermohon kepada Rasulullah, tetapi pertamanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allahul Khaliqun, Allah ini Maha Pencipta, dan Allah ini bersifat dengan sifat ghaniyun, iaitu Allah ini Maha Kaya. Tidak ada sedikit pun dalam membaca selawat ini menunjukkan apabila seseorang itu membaca selawat itu adalah satu bid'ah. Subhanallah, itu penipuan yang amat besar ke atas baginda Nabi SAW. Maka di dalam permohonan selawat nariyah ini ada 6 yang kita mohon kepada Allah Ta'ala melalui keberkatan baginda Nabi SAW. Pastinya akan yang tertanya, kenapa? Limadha ad-du'a biwasitah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena baca selawat ini melalui keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tak direct kepada Allah Subhanahu taala?
kita ambil contoh antara nisbah kita dengan makhluk yang lain. Maknanya manusia dengan manusia. Okey, manusia dengan manusia. Contoh kita sakit. Sakitlah. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan tidak minta kepada Allah Ta'ala terus? Kenapa tuan-tuan pastinya pergi ke klinik dulu? Minta kepada doktor ubat. Kenapa tak duduk sujud kepada Allah Ta'ala, doa terus, ya Allah turunkan aku ubat? Kenapa tak minta macam tu? Kenapa terus pergi ke klinik, sedangkan waktu kita sakit Allah pun kita tak sebut? Kita tak sebut kan Astaghfirullahalazim, ya Allah, terima kasih ya Allah kerana bagi aku sakit. Mungkin dengan sakit ini Engkau nak hapuskan dosa-dosa aku ya Allah. Kita tak sebut pun. Yang kita tahu, ya Allah, sakitnya demam panas ni tak larat lah, itu saja. Last isteri kita atau pasangan kita atau mak kita masa kita kecil-kecil terus bawa kita ke klinik. Dan kita kata bila kita sihat, kita explain kepada orang pula bahawa kau pergi klinik ni, ubat ni bagus. Kenapa kita tak cakap Allah yang menyembuhkan, tetapi sebaliknya kita kata ubat ini bagus? Adakah itu jatuh syirik? Bermakna dibolehkan untuk kita bertawassul dengan baginda Nabi SAW. Kerana apa? Nabi ada semula-mula insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana doa Nabi adalah dapat keberkatan. Doa Nabi sentiasa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa Nabi itulah yang sampai kepada kita. Maknanya permohonan setiap doa Nabi itu adalah ajaran untuk kita. Sebab itu doa-doa ini diajar oleh para Nabi SAW. Maka apa makna dia? Selawat nariyah ini yang bermaksud yang kita baca 3 kali tadi. Ya Allah, tengok. Allahumma, maknanya ya Allah, kita mohon kepada Allah Ta'ala, limpahkanlah selawatmu yang sempurna dan curahkanlah salam sejahtera yang penuh kepada junjungan besar kami Nabi SAW. Kemudian terus kita masuk kepada permohonan kita yang kedua. Yang pertama, iaitu yang dengan sebab beliau semua ikatan dapat terlepas. Itu permohonan kita. Beliau tu siapa? Dengan sebab kedatangan baginda Nabi SAW, segala masalah yang dihadapi oleh manusia insya-Allah akan dilepaskan oleh Allah SWT. Itu yang pertama, permohonan kita. Permohonan kita yang kedua dalam selawat nariyah ni, semua kesusahan dapat dilenyapkan dengan berkat baginda Nabi SAW. Ni setiap permohonan ini ada dalil-dalilnya. InsyaAllah kita ambil masa demi masa, hari demi hari untuk kita bincangkan benda ni. Yang ketiga, semua keperluan dapat dipenuhi. Bukanlah Nabi yang beri keperluan tu, bukanlah Nabi yang memberikan rezeki kepada kita supaya mencukupi, tetapi dengan doa yang Nabi ajar kepada kita untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala, menyebabkan Allah akan berikan kepada kita rezeki. Bukan Nabi. Bukan Nabi yang beri. Kita kena faham di situ. Sebab daripada mana yang kita nak ambil doa-doa ni? Daripada hadis Nabi SAW. Banyak doa. Jadi doa itu adalah yang Allah ajarkan kepada Rasulullah dan Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Maka benda itu kita ambil keberkatan baginda Nabi SAW. Tak ada masalah. Yang keempat, dan semua yang didambakan. Maknanya semua yang kita harapkan daripada Allah Ta'ala akan dimakbulkan dengan adanya baginda Nabi SAW. Kejap lagi kita akan kupas satu persatu bagaimana detailnya setiap permohonan ini disokong oleh hadis-hadis Nabi SAW. Yang kelima, kita mohon kepada Allah SWT dengan berkatnya Nabi SAW, iaitu husnul khatimah, penghabisan kematian kita yang baik. Seperti mana setiap kali kita doa kepada Allah Ta'ala selepas solat, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Itu kita mohon kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam selawat ni ada permohonan kita kepada Allah Ta'ala berkenaan dengan kita nak mati dalam keadaan baik. Dan yang terakhir, yang keenam, dengan berkat wajahnya yang mulia, hujan pun turun.
Ini kejap lagi nanti kita akan bahaskan bagaimana keadaan dengan dengan keberkatan baginda Nabi SAW. Seluruh umat, seluruh kehidupan di dunia ini akan bertumpang dari keberkatan baginda Nabi SAW, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau ya Allah. Maknanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu Taala sebenarnya melalui selawat baginda Nabi SAW. Kalau dari segi bahasa pun makna selawat ini adalah doa, iaitu doa. Maknanya doa ni permohonan kepada Allah SWT. Dan Allah sebut dalam Al-Quran juga, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah sebut dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memboleh, ya Rasulullah, engkau tidak boleh memberikan hidayah kepada seseorang yang engkau sayangi, melainkan aku saja yang memberi hidayah. Nabi pembawa hidayah. Istilah tu kita kena faham. Hidayah. Ada nama kawan Hidayah? Ada. Alhamdulillah, bagus nama tu. Jadi hidayah ini bukanlah Rasulullah yang beri. Yang beri Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang membawa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah baginda Nabi SAW. Maka kita masuk kepada perbincangan kita yang pertama, iaitu kita melihat kepada permohonan kita pertama yang ada di dalam selawat nariyah, iaitu tanhallu bihil uqad. Kan kita baca Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu. Maknanya permohonan kita pertama dalam selawat nariyah ini adalah tanhallu bihil uqadu. Okey, iaitu apa makna tanhallu bihil uqadu? Iaitu segala ikatan boleh terlepas sebab Nabi. Okey, cantiklah tu. Okey, kita respon sikit anak kita ni. Okey, segala ikatan boleh terlepas sebab Nabi SAW. Sebelum itu perlu difahami. Lepas, bukan lepas, lepas. Okey. Sebelum itu kita kena fahami bahawa ada banyak hadis Nabi SAW. Antaranya adalah hadis Nabi SAW. Nabi menyebut yang bermaksud barang siapa yang membaca selawat di pagi hari sebanyak 10 kali dan di waktu petang sebanyak 10 kali, maka tidak ada benda lain yang akan aku berikan kepada orang yang membaca selawat itu melainkan adalah syafaat uzma daripada aku. Au kama qal. Kata Nabi SAW, orang yang membaca membaca selawat ke atas Nabi di pagi hari dan di waktu petang, maknanya dia penuhi kehidupannya dengan banyak selawat kepada Nabi SAW, maka Allah Nabi di akhirat nanti, Nabi dah kenal daripada jauh, ini orang yang banyak selawat, maka tidak ada benda lain yang Nabi janjikan melainkan dia akan dapat syafaat yang uzma. Syafaat ni setiap para nabi ada syafaat dia. Allah beri mandat setiap para nabi ni ada memberi syafaat, tetapi syafaat uzma ni hanya khusus kepada, ini adalah khususiat Rasulullah SAW. Khusus Allah berikan mandat ini kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada benda lain yang kita nak melainkan daripada syafaat Nabi SAW. Ada hadis lain yang bermaksud Nabi menyebut barang siapa yang membaca selawat ke atasku sekali, maka Allah akan membalas
selawat itu yang dilafazkan oleh orang itu sebanyak 10 kali. Para ulama mengatakan dalam kitab turas, dalam kitab-kitab pondok ni, bila kita membacanya, para ulama membahaskan kebaikan orang yang membaca selawat ini ada 3 perkara. Sekiranya selawat itu datang daripada Allah Subhanahu Taala, kita faham bahawa makna selawat ni adalah doa. Contohnya macam hadis Nabi SAW tadi, Nabi menyebut barang siapa yang membaca selawat ke atasku sekali, maka Allah membaca selawat kepadanya 10 kali. Makna selawat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah akan memberi rahmat kepadanya 10 kali ganda. 10 kali ganda itu dari kiraan zahir kita, maknanya dari segi kiraan kita 10 kali ganda. Tetapi banyaknya 10 kali ganda yang Allah merahmati orang yang membaca selawat itu, wallahu alam, hanya Allah saja yang tahu. Itu kata ulama. Cantik letak kaki tu kan. Okey. Maka orang yang membaca selawat sekali, Allah akan membalasnya 10 kali selawat. Maknanya Allah akan memberi rahmat dan redha ke atas dirinya. Kalaulah selawat itu datang daripada para malaikat, nah, malaikat ni kita dengar orang yang banyak selawat ni, malaikat akan turun. Malaikat akan memohon ampun kepada orang yang membaca selawat ini kepada Allah Subhanahu Taala. Okey. Baik. Bila datang selawat itu daripada para malaikat, maka ini satu doa pengampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Maknanya orang yang membaca selawat dan malaikat juga membalas selawat orang yang membaca itu, maknanya dia akan mendapat doa pengampunan daripada para malaikat untuk kita. Malaikat ini akan doakan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Taala untuk kita. Subhanallah. Kalaulah selawat itu datang daripada kita sendiri, kita yang membaca selawat, maka ini adalah satu satu permohonan juga kita sebagai orang yang fakir di sisi Allah Ta'ala, untuk Allah makbulkan doanya. Subhanallah. Ajib kalau kita yang membaca selawat ini. Okey, baik. Kita masuk kepada permohonan kita yang pertama dalam selawat nariyah ini. Tanhallu bihil uqad, iaitu segala ikatan boleh terlepas sebab adanya Nabi SAW. Okey. Dalam kalimat di atas dijelaskan, iaitu kalimah apa? Tanhallu bihil uqad. Dijelaskan bahawa segala ikatan boleh terlepas sebab berkat Nabi SAW. Maksudnya, ikatan dalam perkataan ini adalah kesulitan yang sedang dihadapi oleh seseorang, bererti kalimat tersebut memiliki kesamaan maksudnya dengan kalimat yang kedua. Maknanya permohonan kita yang pertama ini dia ada persamaan dengan permohonan yang kedua nanti. Nanti kita akan bahaskan juga setiap permohonan yang terdapat di dalam dalam selawat nariyah ini. Kemungkinan juga maksud ikatan dalam kalimah ini tersebut adalah kekakuan lidah yang menyebabkan pembicaraan seseorang itu sulit. Hal ini seperti dalam doa Nabi Musa alaihissalam. Selalu kita baca, kita masuk ke kelas, kalau kita seorang guru, kita masuk kelas, kita suruh anak-anak murid kita baca, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya ini adalah ayat Al-Quran yang makna seperti doa Nabi Musa yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Taha ayat 27, iaitu wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang bermaksud dalam surah Taha ini apa dia? Dan lepaskanlah kekuatan lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ini kisah Nabi Musa AS dengan saudara kandungnya, iaitu Nabi Harun AS. Panjanglah ceritanya ketika mereka ini bertemu dengan Fir'aun laknatullahi alaih, yang mana
Allah takdirkan datangnya saudara kandung Nabi Musa, Nabi Harun, untuk memperjelaskan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Tapi bukanlah cacat yang dihadapi itu mencacatkan kenabian Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat di atas, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar melepaskan ikatan atau kekakuan dari lidah beliau, agar perkataannya dapat diertikan, dapat dipahami. Apabila ikatan dalam perkataan di atas kita arahkan pada maksud kedua yang lebih khusus, maka pertanyaannya adalah apakah Rasulullah dapat melepaskan kekakuan lidah seseorang? Ada beberapa hadis yang dapat dijadikan dalil bagi kalimat di atas. Okey, kita nak tengok bagaimana dibolehkan kita untuk membaca selawat nariah ini berpandukan kepada dalil-dalil hadis Nabi SAW. Pada petang ini saya nak bawa satu hadis saja. Kita nak kongsikan, kita tak nak lama-lama. Kita nak dapatkan dalil, kita nak bacakan satu hadis Nabi SAW yang menyokong, yang menguatkan lagi bahawa kita dibolehkan untuk membaca selawat ini. Minta maaf, golongan Wahabi memang tak suka membaca selawat nariah ini kerana mereka mengatakan selawat nariah, lepas tu selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha, semua tu ila akhir ayat. Wahabi mengatakan ini adalah sesat. Maka baca selawat pun sesat. Subhanallah. Ini satu orang gila yang kata macam tu. Maka kita tak naklah mengikut pahaman-pahaman macam tu. Berselawat ke atas Nabi, Nabi janji dah apa? Kita akan dapat satu syafaat uzma daripada Nabi SAW. Maka dalil yang menguatkan lagi permohonan kita dalam selawat ini apa dia? Dalam permohonan kita yang pertama, iaitu tanhallu bihil uqad. Kita tengok hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW menghilangkan kegagapan seorang sahabat yang berbicara, yang bermaksud daripada Bashir bin Aqrabah Al-Juhani. Ayahku Aqrabah mendatangi Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, siapa anak ini yang bersamamu, wahai Aqrabah? Aqrabah ni sahabat Nabi, Bashir pun sahabat Nabi tetapi masih kecil. Ayah dia Aqrabah, anak dia nama Bashir. Ayahku menjawab, anakku Bahir. Anakku Bahir, nama anak dia Bashir, tapi anak dia nama sebenar Bashir. Tapi mana anak dia ke? Anak dia ada dalam ni. Okey, dengar je, abang dengar. Lalu beliau bersabda, mendekatlah. Nabi panggil, mai sini dekat. Lalu aku mendekat dan aku duduk di sebelah kanan beliau. Rasulullah panggil anak kepada Aqrabah ni, Bashir ni, dan duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Lalu beliau mengusap kepalaku dengan tangannya dan bertanya, siapa namamu? Siapa namamu? Maka aku pun menjawab, Bahir. Nama asal dia Bashir. Nama asal dia Bashir, tapi disebabkan dia ada kecacatan di mulut. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, orang yang sumbing lah. Bila sumbing dia payah nak sebut perkataan tu dengan jelas. Jadi sahabat Nabi yang masih kecil ni, anak kepada Aqrabah ni, dia jawab dengan pelat, dia kata Bahir. Nama dia Bashir tapi Bahir. Maka, ya Rasulullah, dia kata, nama aku Bahir, ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, tidak, nama kamu Bashir. Bila mana anak Aqrabah ni, dia datang kepada Rasulullah, duduk di sebelah kanan, dan Nabi letak tangan Nabi di atas kepala Bashir ni. Nabi pun tanya, wahai budak, siapa nama kamu? Dia ada masalah percakapan, gagap-gagap. Lalu budak ni pun cakap, nama aku Bahir, bukan Bashir kan. Asal nama dia Bashir. Maka bila Rasulullah dengar dia cakap Bahir, Rasulullah kata apa? Bukan, nama kamu Bashir, bukan Bahir. Rasulullah cakap macam tu. Pada waktu itu lidahku agak kekakuan, maknanya
sahabat Nabi yang bernama Bashir ni, anak kepada Aqrabah ini, lidah dia ni pelat, tak boleh nak sebut dengan jelas nama dia sebenar Bashir. Dia sebut Bahir. Maka Rasul dia bagi tahu ketika itu lidah aku keras, tak boleh nak sebut nama aku yang sebenar. Kemudian dalam perjalanan, waktu itu semua rambutku memutih, kecuali tempat rambut yang Nabi pernah meletakkan tangannya di situ masih berwarna hitam. Baik, kita faham dulu. Dalam hadis di atas, dalam hadis di atas, kekakuan pada lidah sahabat Nabi yang bernama Bashir terlepas sebab keberkatan ludah Rasulullah. Bererti selawat di atas sesuai dengan hadis tersebut. Tertinggal sikit matan dia di situ. Ketika mana Rasulullah panggil budak tu, Rasulullah pegang di atas kepala budak tu yang bernama Bashir ni. Rasulullah pegang kepala budak tu dan Rasulullah tanya, wahai budak, siapa nama kamu? Maka budak ni pun jawab dengan pelatnya, kerana gagap, kerana lidah dia kaku, tak boleh sebut dengan jelas nama dia yang sebenar. Maka dia sebut, aku ni Bahir, nama sebenar dia Bashir. Maka Rasulullah jawab balik, tidak, nama kamu Bashir, bukan Bahir. Pada waktu itu lidahku sangat kaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia meludahi ke dalam mulut Bashir ni. Maka sejak daripada itu Bashir ini tidak pernah lagi gagap selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meludahi ke dalam mulut Bashir. Dan ajaibnya lagi, kata Bashir, tempat yang Nabi pegang ketika Nabi panggil duduk sebelah Nabi tu, tempat kepala yang Nabi pegang ketika itu, dia kata apa? Bashir kata apa? Aku bila dah melanjut usia, semua rambut yang ada di kepala aku ni berwarna putih, kecuali pada tempat yang Nabi pegang, iaitu di tengah-tengah ini, masih kekal dengan berwarna hitam. Subhanallah. Kalau kita tengok hadis ni, yang kita katakan selawat ini boleh kita baca dengan keberkatan Nabi SAW. Tengok para sahabat, kita nak kata dia syirik ke tidak? Takkan kita nak kata dia ni kufur kerana tidak mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah bagikan dia ni lancar berkata-kata. Kenapa Bashir ini pergi dengan ayahnya pergi berjumpa Nabi SAW? Ini satu bukti bahawa bagi sahabat-sahabat Nabi ini juga mengambil keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW. Sehingga kan Bashir ini kata apa? Sehingga aku dah melanjut usia, sejak daripada Rasulullah meludahkan alionnya ke dalam mulutku, aku tidak lagi berkata secara gagap, dan perkataan yang aku cakap melalui mulut aku ni sentiasa lancar. Dan rambut yang Nabi pegang ketika itu masih kekal dengan berwarna hitam. Maknanya sahabat tahu bahawa yang ada pada baginda Nabi SAW ini adalah semuanya keberkatan. Ini salah satu yang dibolehkan dalam syarak. Kita sekarang tak ada, Nabi SAW dah tinggal kita jauh. Bagaimana kita nak dapatkan keberkatan daripada baginda Nabi SAW? Dengan cara kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, itu keberkatan. Mengamalkan doa-doa yang Nabi ajar, mengamalkan akhlak-akhlak Nabi yang Nabi ajar. Kalau peristiwa ini menunjukkan bahawa sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW, kita sekarang bagaimana? Rasulullah dah tinggal kita jauh. Bagaimana kita nak mendapatkan keberkatan dengan pada Nabi SAW? Dengan perbanyakkan selawat. Itu keberkatannya. Bukanlah kita panggil Nabi duduk sebelah kita, tapi nak dapat keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW adalah kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kata Ustaz Don dalam mensyarahkan benda ni,
Allah menciptakan satu malaikat yang mana malaikat ini duduk di makam Nabi SAW. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari manusia-manusia yang mana sentiasa berselawat dan dia lapor kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mendengar laporan itu dan Rasulullah akan mengetahui barang di akhirat nanti siapakah insan-insan yang yang dilaporkan oleh malaikat yang banyak selawat ini. Selawat ni senang je tuan-tuan. Kita banyakkan selawat, moga-moga Allah memberikan keberkatan kepada kita. Tak nak panjang, tak nak pendek pun, tak nak panjang, ambil yang pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat yang paling afdal adalah selawat yang kita baca ketika tahiyat akhir, sehinggalah innaka hamidum majid. Selawat yang paling pendek adalah sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Moga-moga dengan pahaman ini, yang mana tengah mengamalkan selawat ini, kita akan kupas satu persatu bagaimana dalil-dalil yang kuat yang menyokong supaya kita dibolehkan untuk membaca selawat ke atas baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, setakat ini perkongsian yang saya dapat jelaskan kepada tuan-tuan. Mohonlah tuan-tuan perluaskan lagi video ini, sebarkan kepada rakan-rakan, sharekan kepada kawan-kawan supaya ia dapat manfaat bersama, kerana kita nak menyatakan orang yang banyak berselawat ini bukan ahli bid'ah, dan kita nak menyatakan bahawa bukanlah orang yang banyak selawat ini ahli syirik, tetapi kita mengambil keberkatan baginda Nabi SAW. Orang yang mengatakan selawat ini bid'ah, orang yang mengatakan selawat ini syirik, mereka ini sangat rugi di sisi Allah SWT. Seperti mana hadis Nabi SAW, barang siapa yang mendengar namaku disebut, Nabi bersabda, barang siapa yang mendengar namaku disebut tetapi dia tidak membalasnya dengan selawat ke atasku, maka ia dikategorikan sebagai orang yang bakhil. Nabi menyebut kita ini sebagai orang yang bakhil. Moga-moga pada petang ini kita mengisi masa kita dengan amalan yang sesuai, dan moga-moga dapatlah kita bersama-sama sebarkan manfaat ini. Jadi mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengganggu masa tuan-tuan. Jadi saya akhiri dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.